اللهم صل على سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin an-nur al-mudhibi lin-nisyan min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Allahumma ya alim, 'allimna min 'ilmika ma tarda bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamuhu minna ya alim. Khalliqna bi khulqil ilmi wa hakikna bi haqaiqil ilmi. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan, memberi keizinan kepada kita untuk sama-sama menghidupkan majlis ilmu meskipun kita berjauhan pada jasad, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi berkehendakkan kita supaya melapangkan masa untuk ilmu pengetahuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan untuk kita. Seperti mana dalam hadis menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, nescaya Allah taala akan memfaqihkan ia dalam agama, dalam bidang agama. Maka alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam kalangan orang-orang yang menghidupkan ilmu dan menghidupkan agama meskipun kita berada di rumah, meskipun kita berjauhan jasad dan tubuh, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah, program ataupun majlis ilmu yang kita sampaikan ini adalah anjuran Facebook Kolej Islam As-Sufa, yang mana pada setiap hari kita akan disajikan dengan pengajian-pengajian akidah, fiqh dan tasawuf, dan juga diiringi dengan pengajian bahasa Arab dalam ilmu nahwu dan saraf, insya-Allah. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan mempelajari subjek akidah Usuluddin dengan menggunakan kitab Aqidatul Awam. Menggunakan kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Hasani. Maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita cuba untuk menghuraikan satu persatu matan yang terdapat dalam kitab ini. Di matan Aqidatul Awam ni sangat sesuai kepada penuntut ilmu yang baru nak menceburi bidang akidah, bidang ilmu tauhid ni. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebab ilmu tauhid ini adalah ilmu yang sepatutnya sayugianya dipelajari oleh umat Islam. Maksudnya apa? Yang pertama sekali yang wajib dipelajari oleh umat Islam adalah ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ini. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah olehmu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Imam Ibn Ruslan dalam Zubatnya, beliau menyatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Maka perkara yang pertama yang wajib dipelajari oleh insan, oleh manusia, oleh umat Islam adalah ma'rifatul ilahi, iaitu mengenal Tuhannya bistiqani, dengan penuh keyakinan. Mengenal Tuhan dengan penuh keyakinan, bukannya sekadar mengenal Tuhan dengan rasa, dengan perasaan, dengan hati. Seperti mana yang ada golongan yang terlibat dalam, orang kata apa, terlibat dalam proses mengenal Tuhan ni. Ada yang jenis yang hanya menggunakan sentimen, emosi semata-mata. Seperti mana yang kita dah tahu, ada yang wujudnya golongan hakikat makrifat ini yang menolak syariat, mana itu semua bertentanganlah sebenarnya dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan metod pengajian akidah yang kita pelajari selama ini, yang dipelajari oleh tok guru pondok, yang dipelajari oleh para penuntut ilmu, yang dipelajari oleh para ulama. Jadi ilmu yang kita bincang, yang kita bahaskan, yang kita akan belajar ni adalah kita peroleh daripada jalan talaki, jalan menuntut ilmu daripada para ulama. Dan bukannya hanya kita tahu sendiri-sendiri, yang lebih parah
Kita mendakwa bahawa kita dapat ilmu laduni untuk kita ceritakan tentang ilmu ni, untuk kita bahaskan tentang ilmu. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis diriwayatkan oleh Muawiyah bahawa Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi. Bahawasanya ilmu itu didapati dengan jalan ta'allum, dengan jalan proses pembelajaran. Bila sebut proses pembelajaran, ia memerlukan kepada apa? Guru, memerlukan kepada apa? Kitab, memerlukan kepada apa? Penuntut ilmu, memerlukan kepada apa? Pen dan sebagainya. Maka itu syarat kata apa? Untuk kita jadi penuntut ilmu, untuk kita belajar ilmu pengetahuan, bukan sekadar membaca kitab dan membaca kitab tanpa guru. Itu maksud dia. Jadi untuk tanpa melengahkan masa, kita akan cubalah mengupas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Nazam Aqidatul Awam ni yang dikarang oleh Syed Ahmad Marzuki. Masya Allah, tabarakallah. Kitab ini sangat berkah, sangat berkat. Sebab apa? Pengarang kitab ini memperoleh matan ini bukan daripada hasil karya beliau sendiri. Bahkan penyusunan bait syair Aqidatul Awam ini adalah ilham daripada Rasulullah SAW dalam kisah yang masyhurlah terhadap penulisan kitab ini, bahawa pengarang kitab ini Syekh Ahmad Marzuki Al-Hasani bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW ketika dalam tidur. Beliau melihat Nabi SAW berkumpul bersama para sahabat, dan Rasulullah berkata kepada Nazim, kepada Syekh Ahmad Marzuki, bacalah bait syair tentang tauhid yang kalau siapa menghafalnya akan masuk syurga dan mencapai segala kebaikan yang dikehendaki sesuai dengan kitab dan sunnah. Maka Tuan Nazim ataupun Syekh Ahmad Marzuki bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi, apa bait syair itu wahai Rasulullah? Kata para sahabat, kata kepadanya, dengarkanlah. Para sahabat kata kepada Syekh Ahmad Marzuki, dengarkan apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah kata, bacalah abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani, sehinggalah kepada wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Maka ini satu matan yang diilhamkan, yang diperoleh daripada Rasulullah SAW oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam tidurnya. Maka matan ini sangat berkat. Rasulullah sendiri mengajarkan akidah ini, hakikatnya kepada kita semua melalui penulisan yang ditulis semula oleh Syed Ahmad Marzuki Al-Hasani. Kemudian Nazim ataupun Syekh Ahmad Marzuki terus membacakan syair tersebut sehinggalah Rasulullah pun dalam masa yang sama mendengarkannya sehinggalah habis. Kemudian dalam selang beberapa ketika, beliau bermimpi lagi bertemu dengan Nabi SAW, dan Rasulullah minta supaya Syekh Ahmad Marzuki ni bacakan balik matan tersebut, sehinggalah benar-benar dia tu melekat dalam hati Syekh Ahmad Marzuki, pengarang kepada kitab ini. Maka ketika Nazim mengakhiri bacaannya, Rasulullah berkata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberimu taufik dalam segala hal yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menerimanya darimu. Semoga Allah memberi keberkahan untukmu dan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menjadikan nazam tersebut bermanfaat untuk hamba-hambanya. Maka kata Nabi SAW mendoakan kepada Syekh Ahmad Marzuki. Maka setelah daripada itu, Syekh Ahmad Marzuki ambil inisiatif untuk menghimpunkan, untuk menulis semula matan ini, dan beliau menambahkan lagi beberapa syair yang berbunyi, wa kullu ma ata bihi rasulu wa haqqu taslimu wal qabul. Jadi itu matan yang telah disambung sampailah ke akhirnya lah, sampai akhir bait matanya. InsyaAllah kita akan mulakan perbahasan kita, pengajian kita dalam kitab Aqidatul Awam ni, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa anwarihi wa barakatihi fid darin amin. Annahu qala abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kata musannif, abda'u bismillahi wa rahmani, aku memulai kitab ini dengan bismillahi wa rahmani, dengan nama Allah, dan ar-Rahman, wa birrahimi, dan ar-Rahim, daimil ihsani, yang selalu memberi kenikmatan, bermaksud yang berkekalan, yang sentiasa kebaikannya, ihsannya. Itu adalah matan pertama kepada
kepada kitab ini. Itu kitab Aqidatul Awwam. Jadi sebagai satu kebiasaan, tradisi kepada para ulama dalam memulai mengarang sesuatu kitab, maka para ulama akan memulakan kitab mereka dengan basmalah. Sama ada basmalah itu dibuat dalam bentuk nazam seperti yang kita belajar pada hari ini, ataupun nazam itu ataupun basmalah itu tulis secara biasa, itu Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah iktidaan bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah, sebagai ikutan, sebagai nak mengikut kepada apa? Kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Al-Quran dimulai dengan bacaan basmalah, penyusunan mushaf kita dimulai dengan basmalah, kemudian barulah Alhamdulillah dan seterusnya bacaan Fatihah. Kemudian diikuti pula dengan sebagai nak mengikut kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, wa fi riwayatin fa huwa aqta', wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Kata Nabi SAW, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, wa kullu amrin zibalin, setiap perkara yang dianggap penting dalam urusan agama, zibalin la yubda'u, yang tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta', maka perkara tersebut akan aqta', terputus, ajzam. Jadi ulama tafsirkan sebagai apa? Sebagai kurang keberkatan. Maksudnya setiap urusan yang kita tak mulai dengan bismillah, maka akan kurang keberkatan. Maka bertitik tolak daripada Al-Quran, daripada hadis yang telah kita sampaikan sebentar tadi. Maka para ulama menjadikan basmalah ini sebagai permulaan sebagai muqaddimah kepada penulisan sebuah kitab. Itu dia. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Kemudian kita baca matan yang kedua. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-qadim, yang bersifat tidak ada permulaan, al-awwali, yang maha awal, dengan maksud tidak ada sebelumnya, al-akhiri, maha akhir, yang bermaksud tidak ada yang selepasnya, al-baqi, yang kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Maka falhamdulillah, maka Tuan Nazim menyambung matan ini dengan falhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka puji-pujian ini para ulama seperti biasa kita jumpa dalam kitab-kitab, bahawa para ulama ni membahagikan pujian ni kepada empat. Ada pujian kepada pujian Allah kepada zatnya, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pujian makhluk kepada makhluk. Ada empat pujian. Yang pertama, pujian Allah kepada zatnya, seperti mana yang telah kita baca Al-Quran, wa huwas samiul basir, maka dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat dengan penglihatannya. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir, dan macam-macam lah Al-Quran yang kita tengok, yang kita baca, yang mana semua tu merujuk pujian yang merujuk kepada dirinya sendiri, diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian Allah kepada zatnya, pujian Allah kepada makhluk, seperti mana Allah Subhanahu wa taala memuji kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu Rasulullah fi khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim, maka pada diri Rasulullah itu ada satu akhlak, ada satu akhlak yang begitu agung. Disebut dalam Quran. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala memuji Nabi dalam Quran. Itu maksud Allah, maksud khaliq puji kepada makhluk. Allah puji kepada makhluk. Dan apa maksud pula makhluk memuji kepada Allah? Yang kita sebut dalam Quran lah, yang kita sebut selalu Alhamdulillah. Maksudnya kita memuji bahawa segala yang datang kepada kita itu
adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baik nikmatnya yang berupa nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat berbagai-bagai nikmat lah, semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun memuji nikmat tersebut, sebab Allah Taala telah memberinya kepada kita. Jadi yang terakhir adalah pujian makhluk kepada makhluk, seperti mana kita memuji Ali contohnya. Ali ni seorang yang baik, bagus, maka kita puji beliau akan kebagusannya, kebaikannya dalam dalam membantu orang dalam kesusahan dan sebagainya, maka kita puji dia. Jadi itu salah satu pujian kepada makhluk. Maka segala puji yang kita sebut itu, 4 pujian tersebut, 4 jenis pujian tersebut, kita balikkan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam, kalau kita tengok balik kalimat alhamdulillah tu, alhamdu tu pujilah kan. Lillah tu lam lil milki, maksud dia lam dengan maksud milik, lam dengan maksud milik. Ni bukan lam untuk ni, lam milik. Maksudnya apa? Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kau pujilah macam mana manusia tu, hakikatnya sebenarnya pujian tu balik kepada Allah. Tu maksud kat sini alhamdulillah. Al-Qadimi, itu Allah Ta'ala itu bersifat yang sifat qadim. Apa maksud qadim? La awwala li wujudihi, tidak ada permulaan pada kewujudannya. Allah Ta'ala tidak ada tarikh birthday, tak ada tarikh hari jadi, tak ada. Maka kalau ada tu bukan Tuhan. Begitu. Al-awwali, yang maha awal, bermaksud tidak ada yang awal lagi sebelum dia. Al-akhir, bermaksud tidak ada yang mengakhiri selepas dia, tak ada. Al-baqi, yang kekal, yang tidak binasa bila tahu, dan tidak yang kekal dan bila tahu, tanpa ada perubahan yang berlaku pada dirinya. Kita kekal juga kan, kita manusia kekal, tapi kekalnya kita diakhiri dengan binasa. Maka tidak ada maka berlaku perubahan pada diri kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak berlaku perubahan, kekalnya Allah Subhanahu Wa Taala tu daripada awal sampai akhirnya, kekal dengan maksud tidak binasa. Begitu. Kemudian matan ketiga kita baca, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi wa ira mubtada'. Summa salatu wassalam, kemudian selawat dan salam yang berkekalan, yang selalu terlimpahkan, ala nabi, ke atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang qad wahada, yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan ahli keluarga, para sahabatnya, wa man tabi', dan orang yang mengikutinya, sabila dinil haqqi, orang yang mengikuti jalan-jalan kebenaran, ghairu mubtadi', yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kita tengok, summa salatu wassalamu sarmada, as-salatu wassalamu sarmada, kemudian as-salah, selawat, wassalam, dan salam, sarmada, yang berkekalan, yang selamanya, ala nabi. Bermaksud solat, as-salatu minallahi rahmah, selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nabi kita itu berbentuk rahmat. Dengan maksud Allah Taala melimpahkan rahmat kepada nabi kita. Bukannya Allah Taala sebut Allahumma salli ala Muhammad, kan, tapi selawat daripada Allah tu dengan maksud apa? Dengan maksud rahmat. Sebab tu kita tengok dalam Quran sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka yang disebut dalam Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat berselawat ke atas nabi, itu bukan bermaksud Allah Taala tu berselawat macam kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, bukan. Akan tetapi Allah Taala berselawat tu dengan cara Allah Taala melimpahkan, Allah Taala mengurniakan rahmat kepada nabi kita. Kemudian as-salatu minallahi rahmah, was-salatu minal malaikah istighfar. Maka selawat malaikat pula tadi dalam ayat Quran tadi, selawat malaikat tu adalah berbentuk istighfar, bermaksud para malaikat itu memohon keampunan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kita as-salatu minan insan adalah berbentuk doa.
kita mendoakan kesejahteraan, mendoakan supaya Allah Ta'ala mengurniakan rahmat, mengurniakan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud as-salat wassalam. Sebab tu kalau kita terjemah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa sallallahu tu kita tak terjemah. Kalau yang betul-betul tahqiq lah dalam terjemahan ni, dia takkan terjemah secara harfiah lah, selawat dan salam ke atas. Bukan sekadar itu, tetapi kalau kita belajar betul-betul, kita akan dapati terjemahan yang elok adalah semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga dan sebagainya. Jadi jumlah ni, ayat ni adalah jumlah yang berbentuk al-jumlatud du'aiyah. Disebut oleh para ulama al-jumlatud du'aiyah, jumlah yang berbentuk doa. Al-khabariyah lafzan, nampak zahir macam khabar, macam nak bagi tahu, tapi sebenarnya insyaiyah maknan, nak memohon, mengharap kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ala Nabi, ke atas Nabi kita, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesakan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa alihi wa sahbihi wa man tabi', untuk ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli keluarga di sini disebut juga ahli keluarga di sini ada ahli keluarga dalam kalangan dalam konteks zakat, iaitu ahli keluarga dalam kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maksud ahli keluarga ni ahli keluarga dalam kalangan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Ada juga ulama, ada juga hadis yang menyebutkan bahawa Nabi ditanya siapa ahli keluarga Nabi Muhammad SAW, Nabi menjawab keluarga ahli keluarga Nabi ini adalah setiap orang yang bertakwa, kullu mu'min taqi, setiap orang bertakwa tu, setiap mukmin yang bertakwa adalah ahli keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita dalam ahli keluarga Nabi SAW berdasarkan hadis ini. Hadis sebab daripada At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, disebut dalam kitab tersebut bahawa kullu mu'min taqi, setiap orang mukmin yang bertakwa tu itulah ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka wasahbih, dan para sahabat. Siapa para sahabat? Mereka sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dengan Nabi pula. Bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, dengan wafat dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkeluarlah kat situ siapa? Abu Jahal. Terkeluar kat situ siapa? Abu Lahab dan sebagainya. Walaupun bertemu dengan Nabi, nampak batang tubuh Nabi SAW, tapi tak beriman dengan Nabi, tak dikira sebagai sahabat. Okay. Okay, seterusnya wa man tabi', dan orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan kebenaran. Ini para tabi'in lah, para tabi'in, para tabi'in sampailah sekarang ni. Sekarang ni dah berapa tabi' dah kalau kita ikutkan kan? Tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, sampailah ke zaman kita dah ada 14 ataupun 13 ataupun 12 kali tabi' dah. Bermaksud kita lah semua ni, kita lah umat Muhammad SAW yang mengikuti orang yang tabi' kepada tabi' kepada tabi' kepada tabi' sampai 18 kali tabi'in yang mengikuti jalan para sahabat dan Nabi SAW. Sabila dinil haqqi, yang mengikuti jalan kebenaran, ghaira mubtadi', tanpa ada sebarang perbuatan, melakukan perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah kat sini adalah bid'ah bid'ah yang dalalah lah, bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang tidak ada sumbernya dalam agama. Tapi kalau bid'ah hasanah tak ada masalah. Jadi nanti timbul pula kan persoalan tentang semua kullu bid'atin dalalah, hadis tu kullu dalalatin finnar, maka disesatkan semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan baharu yang tak dilakukan oleh pada zaman Nabi SAW. Maka perbahasan ini sangatlah luas dan memerlukan kepada satu
slot yang lain, sesi yang lain untuk bahas tentang bid'ah sahaja. Tetapi dimaksud kat sini adalah bid'ah yang dolalah. Maksud contohnya kita kata solat zuhur tu 5 rakaat sebagai contoh. Itu bid'ah dolalah lah, bid'ah yang sesat. Contoh lagi kita katakan, contoh Allah ada memiliki pembantu, ataupun kita kata Allah tu sunyi. Itu pun termasuk dalam bid'ah yang dolalah, ilmu yang cuba dibahaskan oleh orang-orang yang tak belajar agama, orang tak belajar ilmu pengetahuan dengan jalan yang sebenar, maka dikatakan macam tu. Jadi itu termasuk dalam bid'ah yang dolalah, yang sesat. Tak sepatutnya dikata macam tu. Kita tahulah siapa kan, sebab kita mengikuti perkembangan terkini yang berlaku mutakhir inilah, sebelum ni. Okey. Jadi sampai itu sahaja dulu perbahasan kita berkenaan dengan kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan orang yang memahami ilmu akidah ini dengan jalan yang benar lah, menjalani yang betul, dengan jalan orang-orang yang pernah mempelajarinya daripada sebelum, daripada para ulama. Sebab apa, pada zaman ni zaman fitnah, pada zaman orang mengabaikan para alim ulama, sedangkan para ulama dulu jadi ulama pun sebabkan ikut jalan ni, sebabkan mengikuti program talaki ni daripada para ulama yang sebelumnya. Maka jadilah mereka ulama yang benar-benar rabbani, yang muhakkikin, yang benar-benar kata apa, mengikuti metod yang diperjuangkan oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat dan tabi'in keseluruhannya. Maka kelompok inilah yang dinamakan sebagai kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah yang syarifah, yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dulu setakat ini perbahasan tentang Aqidatul Awam. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita kelapangan masa pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita, memberi keselamatan, memberi keafiatan dari kita daripada wabak yang melanda sekarang ini. Ikutilah pesanan para ulama yang banyak berkongsi tentang amalan-amalan untuk untuk menghindarkan diri kita daripada terkena penyakit ini. Antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Bad'un. Kitabnya beliau menyebutkan bahawa kebanyakan membaca doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka banyakkan baca kitab itu, banyakkan baca doa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada terkena wabak tersebut. Wallahu a'lam. Cukup setakat itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.